Dan dalam masa yang sama juga, Najib, hari ini juga menjadi cabaran buat seluruh negara kita dan Sarawak juga ada terkena tempias tersebut iaitu berkaitan dengan cuaca yang dilihat agak sukar ataupun agak buruk di seluruh negara ini. Kita lihat terutama di kawasan Pantai Timur. Tetapi di sebelah Sabah dan juga Sarawak itu angin kuat dikatakan berlaku dan sebelah Sarawak juga sebelah petang ini ada beberapa kawasan yang dikatakan akan berlaku hujan yang begitu lebat. Jadi ini yang kita bimbangkan akan menjejaskan perutusan mengundi itu. Betul. Itu keadaan semasa yang kita bawakan. Rakan-rakan setugas yang berada di lokasi sejak awal pagi tadi juga melaporkan bahawa hujan turun dengan lebatnya di beberapa kawasan yang mereka berada. Sebagai contoh, Syah Syukri di Kapit yang menunjukkan di IG story-nya juga bahawa hujan lebat ketika membuat laporan dan sebagainya. Itu keadaan di Sarawak. Sudah pasti di Semenanjung, kalau anda lihat hujan tidak berhenti. Sebelum ini, apabila kita melihat akhir-akhir tahun, kebiasaannya negeri-negeri di Pantai Timur yang dilanda situasi seperti ini. Namun kali ini kita melihat hampir keseluruhan, kebanyakan negeri dilanda hujan yang lebat dan juga di Kuala Lumpur juga tidak terkecuali hujan tanpa henti dan juga banjir di beberapa kawasan. Kita nak bincang tentang perkara itu terlebih dahulu sebelum kita pergi ke Sarawak. Ini adalah berkaitan dengan keadaan semasa. Saya nak bersama dengan seorang tetamu yang kita bawakan pada ketika ini iaitu Ambon Dindang, Pengarah Kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi dan juga Sains Atmosfera Met Malaysia yang bersedia pada ketika ini. Selamat tengah hari Ambon, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Kalau kita melihat bahawa mungkin musim tengkujuh kebiasaannya kita berfokus kepada negeri di Pantai Timur dan juga mungkin di Semenanjung Malaysia dan juga sudah pasti Johor sahaja. Namun kali ini kita melihat berbeza keadaannya. Di Sarawak juga dilanda, hampir keseluruhan negeri juga mencatatkan taburan hujan yang agak lebat dan sebagainya. Bagaimana untuk kita membaca ke semua perkara ini dan juga jangkaan untuk Met Malaysia sendiri bergerak ke hadapan untuk beberapa hari setidaknya? Okey, terima kasih Astro Awani kerana telah menjemput Jabatan Meteorologi Malaysia lah untuk kita membincangkan keadaan cuaca semasa yang melanda negara pada ketika ini. Okey, untuk makluman semua, negara kita masih lagi berada di monsun timur laut yang sudah bermula pada 3 hari bulan November yang lepas. Dan monsun ini kita jangka berterusan sehingga Mac ke tahun hadapan 2022. Okey, di sepanjang monsun timur laut ini, kebiasaannya negara kita akan menerima turunan hujan yang agak banyaklah berbanding dengan musim-musim yang lain. Dan berbalik kepada soalan yang diajukan tadi, biasanya adalah musim timur laut ini akan memberi impak kepada negeri-negeri di Semenanjung, di Pantai Timur Semenanjung Malaysia, seperti di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Tetapi pada semalam dan hari ini, kita dapati negeri-negeri lain juga, terutamanya negeri di Pantai Barat juga mendapat tempias ataupun mendapat hujan yang agak banyak. Jadi sebabnya ialah kerana berlakunya apa yang kita namakan sebagai lekukan tropika lah. Jadi lekukan tropika ini berlaku sebenarnya terbentuk di bahagian barat perairan Sarawak. Dan dia telah bergerak merentasi Laut Cina Selatan dan memasuki Pantai Timur Semenanjung Malaysia iaitu di negeri Pahang, di Kuantan pada lewat malam 16 Disember yang lepas. Jadi dia sudah terbentuk menjadi lekukan tropika iaitu peringkat yang paling bawah lah kalau kita lihat dari segi keluarga taufan itu sendiri. Dia lah lekukan tropika mula terbentuk pada lewat malam 16 Disember dan bergerak memasuki negeri Pahang, terutamanya negeri daerah Kuantan lah. Dan perkara ini memang kita sudah kesan, kita sudah menganalisa dan mendapati pergerakannya memang akan terus ke barat lah. Dan pada 11 hari bulan Disember yang lepas, kita telah mengeluarkan amaran hujan berterusan seawal 11 Disember yang lepas. Apabila kita analisa kita mendapati sistem ini ataupun dia mula-mula dia adalah sistem cuaca tekanan rendah lah. Cuma bila dia memasuki Kuantan tu dia menjadi lekukan tropika sekejap pada 16 dan semalam sudah pun diturunkan kepada sistem tekanan cuaca rendah, tekanan rendah cuaca juga. Dan ini yang menyebabkan hujan yang agak lebat semalam dan berterusanlah sehingga kepada pagi hari ini. Dan keadaan ini sekarang ini sistem tekanan rendah ini sudah berada di Selat Melaka lah, iaitu di luar perairan negeri Selangor dan juga di selatan negeri Perak.
Walaupun dia berada di Selat Melaka, tetapi penumpuan awan yang bergerak masuk ke tempat tersebut masih lagi melalui kawasan negara kita lah, terutamanya di bahagian tengah Semenanjung Malaysia, menyebabkan negeri Pahang dan juga negeri Perak dan Selangor. So jadi daripada kesan tersebut, kita sudah mengeluarkan beberapa kalilah amaran cuaca berperingkat hujan berterusan ini, sehingga kini kita telah mengeluarkan sebanyak 12 kali kemaskini amaran hujan lebat berterusan inilah untuk negeri-negeri yang terlibat terutama di Semenanjung Malaysia, khasnya di kawasan tengah Semenanjung lah. Dan Ambon, dalam masa yang sama juga, adakah selain daripada faktor monsun timur laut, adakah terdapat faktor-faktor lain? Sebab kalau tak salah saya, sekarang ini terdapat taufan Rai yang membadai Filipina sehingga menyebabkan ratusan terpaksa dipindahkan. Ada juga yang terkorban nyawa disebabkan oleh taufan itu. Adakah sikit sebanyak faktor taufan Rai ini sekurang-kurangnya membawa angin kencang tersebut ke kawasan-kawasan Malaysia ini? Okey, taufan Rai yang kita tahu telah melanda selatan negara Filipina pada 17 kalau tersilap saya, dan dia telah bergerak melintasi negara Filipina, dan sekarang ini kedudukan dia berada di utara Laut Cina Selatan. Dari segi impak cuaca di darat kepada negara kita, dia tidak memberikan kesan yang signifikan sebab dia berada jauh di Laut Cina Selatan, tetapi dari segi kesan terhadap laut di negara kita, laut memang bergelora lah, terutamanya di perairan yang berdekatan dengan taufan Rai ini, iaitu di perairan negeri Sabah seperti di perairan Sulu, Palawan dan juga di Laut Cina Selatan. Memang laut kita masih lagi bergelora kerana taufan ini masih lagi kuat, dan arah pergerakannya sekarang dijangka menuju ke bahagian negara selatan negara Vietnam, dan lepas itu dia membelok ke utara dan dijangka berakhir di Pulau Hainan pada 21 nanti. Itu jangkaan kita. Dan semakin jauhnya taufan ini, kesan dia kepada perairan kita pun semakin berkurangan. So kita masih memantau perkembangan taufan ini, dan kita dijangka akan mengemas kinilah. Dari segi amaran laut kita, kemungkinan akan diturun tarafkan dari segi kategori 3 kepada 2 ataupun 1 sedikit masa lagi. Itu bergantung pada pergerakan seterusnya taufan Rai ini. Tapi untuk cuaca di darat, dia tidak banyak memberi kesan lah. Okey, mungkin terakhir sekali, bagaimana untuk orang ramai menonton pada ketika ini untuk mereka bersiap siaga, kerana sudah pasti mereka bersiap siaga apabila tiba akhir tahun, tapi untuk kali ini dengan taburan hujan yang lebih lebat dan sebagainya, tahap kesiapsiagaan yang bagaimana untuk mereka fahami? Okey, untuk orang ramai, terutamanya kita yang kawasan-kawasan yang kerap dilanda banjir semasa musim monsun timur laut ini, haruslah lebih peka lah dengan keadaan cuaca semasa di tempat masing-masing, dan perhatikan juga dari paras-paras sungai jika kita mendiami kawasan-kawasan di tebing sungai yang kerap dilanda banjir. Dan maklumat-maklumat untuk informasi cuaca ini boleh didapati daripada laman-laman web kita, di media-media sosial kita pun boleh diikuti, kerana setiap amaran yang kita keluarkan kita akan kemas kini, sama ada di laman web kita ataupun di media-media sosial. Kita ada Facebook, kita ada Instagram dan kita ada Twitter. Itu memang maklumat-maklumat yang terkini yang dikemas kini oleh jabatan kita. Dan untuk pengguna-pengguna laut dan juga yang mengusahakan feri, yang mengusahakan penangkapan ikan di laut, pelantar-pelantar minyak itu, kita minta supaya sentiasa mendapatkan maklumat daripada jabatan kita dari segi sama ada taufan itu, pergerakan taufan, dari segi keadaan ombak di laut tu, kena dapatkan maklumat yang sahih lah, supaya kita boleh membuat persediaan masing-masing. Dan kalau boleh, cuba elakkan kawasan perairan negara kita buat seketika ini, kerana laut kita masih bergelora. Dan yang di darat ini, kita masih memantau tekanan udara rendah ini, walaupun dia sudah berada di Selat Melaka dan dijangka bergerak ke perairan Andaman itu,
dalam sedikit masa nanti, dan segala perkembangan terkini pun kita akan pantau, dan maklumat yang terkini kita akan kemas kini di laman-laman web kita, dan kita juga boleh diikuti melalui saluran TV bersiaran dua kali satu hari, ataupun boleh terus kepada Met TV kita. Di sana kita akan memberikan kemas kini keadaan cuaca semasa di negara kita. Okey, baik. Terima kasih Pengarah Kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi and Sains Atmosfera Met Malaysia, Ambon Dindang, berkongsi ramalan cuaca semasa dan juga perkembangan terkini berkaitan dengan keadaan cuaca-cuaca di sekitar Malaysia. Tapi sebelum itu, kita nak bawakan penonton Astro Awani keadaan terkini ataupun statistik terkini mangsa-mangsa banjir yang ada di seluruh negara kita. Jika kita boleh pergi kepada laman web info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti yang anda dapat saksikan. Ini adalah kawasan-kawasan yang terjejas banjir meliputi beberapa negeri. Ada 6 negeri kesemuanya melibatkan Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Jumlah mangsa banjir ketika ini yang dikemaskini dalam data tersebut adalah 2,836 jumlah mangsa banjir secara keseluruhan, melibatkan 701 jumlah keluarga. Dan dalam masa yang sama juga terdapat 74 jumlah pusat pemindahan sementara ataupun PPS itu dibuka. Jika kita selak data statistik di Kelantan, ini adalah senarai-senarai PPS yang telah pun dibuka di Kelantan itu sendiri, dan dalam masa yang sama juga kita dapat lihat data-data lain pusat-pusat PPS yang dibuka di Pahang, di Terengganu, semuanya ada di dalam laman web info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat ini. Anda boleh dapat saksikan, dan indikator-indikator tersebut menunjukkan kapasiti. Ada indikator yang berwarna hijau, ada indikator berwarna kuning dan juga merah. Itu menunjukkan kapasiti ataupun jumlah-jumlah mangsa banjir yang terjejas teruk di sesuatu kawasan tersebut. Anda boleh akses dalam laman web tersebut untuk kita lihat. Dan 2,836 jumlah mangsa banjir ini daripada 6 negeri, sudah pasti ini sesuatu yang perlu dipersiapsiagakan setiap tahun. Najib, kita menghadapi beberapa negeri ini, musuh timur laut. Ia satu isu yang sememangnya bertahun-tahun kita hadapinya. Kita harapkan bahawa mereka yang terjejas di kawasan-kawasan tersebut lebih bersiap siaga dan hargai nyawa. Arahan untuk pindah terlebih dahulu itu amatlah penting. Janganlah berfikirkan berkaitan dengan harta benda dan sebagainya. Lakukan secepat mungkin, kerana kita juga dapat kemalangan berita-berita kemalangan maut disebabkan oleh pelbagai faktor, dan jalan raya yang licin itu juga menjadi faktor kepada perkara tersebut.